Hai semua, saya Sofian, seorang VFX content creator di Malaysia. Sejak awal terlibat dalam editing, saya belajar daripada YouTube untuk menghasilkan video efek. Masa awal-awal buat video, saya suka gabungkan stock footage dengan footage saya untuk menjadi satu video tanpa melibatkan 3D. Beberapa tahun berlalu, saya mula libatkan editing saya dengan dunia 3D dan saya rasa lebih bebas dan lebih fleksibel untuk menghasilkan VFX yang lebih menarik. Saya rasa kat sini mesti ada yang berminat nak belajar 3D kan? Ini berita baik untuk korang semua. Sebab saya bersama dengan Arif Nizam, iaitu founder Awesome School, juga seorang VFX artis yang bekerja di London untuk Hollywood Industry. Kami bekerjasama mengeluarkan satu program baru untuk mengangkat bakat anak muda di Malaysia ke satu arah yang lebih tinggi. Saya pernah berada di mana saya cuba belajar sesuatu efek tapi tak dapat jumpa tutorial yang betul-betul memenuhi kehendak saya sehingga saya jam dan buntu. Jadi saya faham kadang-kadang anak muda yang kat luar sana yang nak belajar tapi tak dapat nak cari kos pembelajaran yang mudah dan cepat untuk difahami. Kami di Awesome School mengeluarkan program pertama kami iaitu 3D animation yang didesainkan untuk membantu mengeluarkan kreativiti anak-anak anda yang berumur daripada 10 sehingga 15 tahun. Kelas ini akan berlangsung selama 9 bulan. Yang bestnya, kami akan realisasikan karakter rekaan anak-anak anda menjadi 3D model secara percuma tau. And yes, our program is well suited for English speaking children as well. Jadi kalau korang dah tonton video ni sampai ke sini, maksudnya korang berminat dengan program ni dan korang dah cukup satu syarat untuk join kami. Sekarang kami membuat New Year Sale dengan diskaun sebanyak 20% untuk peserta terawal. Anda boleh hubungi kami di nombor yang tertera atau mesej sahaja di media sosial kami. Kami tunggu anda di sana. Sejak kecil, Bartholomew Kuma telah menjadi hamba kepada Celestial Dragon. Tidak hanya dengan menjadi hamba, penderitaan hidup Kuma semakin sedih apabila dia mengetahui dari ayahnya yang ibunya telah meninggal. Setelah itu, ayah Kuma menari tarian nikah di hadapan Kuma untuk menaikkan semangat Kuma. Tapi keadaannya semakin memburuk apabila seekor Celestial Dragon telah menembak ayahnya di hadapan Kuma sendiri. Dan itu membuatkan Kuma tidak mampu menahan kesedihannya. Kemudian Kuma bertemu Ivankov dan Ginny. Pertemuan itu membuka sedikit mata Kuma untuk teruskan kehidupan ini. Tapi kegembiraan yang diperolehi Kuma tidak bertahan lama sehinggalah Ginny diculik dan dijadikan isteri kepada Celestial Dragon. Kerana itu, Ginny telah melahirkan Bonnie. Namun Ginny juga telah mendapat satu penyakit yang tidak boleh terkena cahaya matahari. Dan itulah punca kematian Ginny. Dan penyakit itu juga turut diperolehi oleh Bonnie. Dan disebabkan itu, Kuma berjanji yang dia sanggup mengorbankan dirinya, mengorbankan apa-apa pun demi untuk menyembuhkan Bonnie. Namun ternyata, apa yang terjadi itu sebenarnya telah dirancang oleh Saint Garcia I. Kini Kuma telah kembali ke Egghead dan bersiap untuk melepaskan dendamnya terhadap Saturn. Namun apa yang merisaukan adalah mungkin inilah momen terakhir untuk kita dapat menatap sosok seorang Bartholomew Kuma. Dalam chapter 1103, satu momen yang sungguh mengejutkan telah pun berlaku, di mana Kuma akhirnya telah datang ke Egghead. Namun yang menjadi persoalannya, kenapa Kuma mampu datang ke Egghead sedangkan dia masih lagi seorang cyborg yang tidak mempunyai sebarang memori. Dan kita tahu, orang yang mampu mengawal Kuma ini adalah Gorosei, kerana Gorosei adalah pemegang tertinggi untuk authority chip Kuma. Dan soal ini kita pernah pun lihat di dalam chapter 1102 muka surat yang ke-10. Vegapunk dan Saturn bertekak soal arahan Saturn yang memaksa Vegapunk untuk memasang chip self-destruct ke dalam tubuh Kuma. Dan Vegapunk mengatakan yang Gorosei sudah pun memiliki kuasa terpuncak dalam pengawalan tubuh Kuma. Namun mengapa perkara sebaliknya pula yang berlaku? Dalam chapter 1103, kita dapat melihat ketika Kuma tiba di Egghead Island, tepatnya di bahagian barat daya, situasi mula menjadi cemas. Marine berada dalam keresahan setelah sosok Kuma tiba-tiba muncul mendentum pulau Egghead itu. Maka satu laporan telah diperolehi mengatakan Kuma sedang menghala ke arah pusat pulau Egghead dan authority chip mereka telah tidak berfungsi. Sekiranya mahu, kita boleh teorikan bahawa mungkin Kizaru atau Sentomaru atau individu lain telah menukarkan authority chip Gorosei dengan authority chip yang lebih rendah, kerana kita mengetahui bagaimana hierarki authority chip ini berfungsi. Namun kalau difikirkan kembali, Kuma kelihatan bertindak di luar perintah pemegang authority chip, kerana kita juga maklum bahawa Pacifista Command Hierarchy hanya berfungsi apabila pemegang authority chip itu berada berhampiran Pacifista tersebut. Namun sebelum soalan ini dijawab, mari kita ajukan satu lagi soalan yang mungkin ramai dari kita terlepas pandang. Sebelum memori Kuma dipadam sepenuhnya, antara wasiat terakhir Kuma kepada Vegapunk adalah Kuma menginginkan Vegapunk memprogramkan dirinya agar dapat dia menjaga Thousand Sunny buat Mugiwara Pirate. Kerana menurut Kuma,
kapal keramat Kapten Luffy disifatkan Kuma sebagai rumah mereka. Namun yang menjadi persoalan, mengapa Kuma meminta Vegapunk memprogramkan dirinya menjaga Thousand Sunny sebagai wasiat terakhir? Mengapa tidak memprogramkan dirinya menjaga Bonnie di saat Bonnie berada dalam situasi getir? Namun sebelum persoalan itu dirungkaikan, mari kita lihat keadaan Vegapunk. Nampaknya dalam chapter 1103 ini mendedahkan bahawa kehadiran Kuma ke Egghead bukanlah angkara Vegapunk, kerana kita dapat melihat Vegapunk sendiri tertanya-tanya bagaimana Kuma dapat tiba di Egghead. Hal ini membuktikan bahawa split personality circuit yang cuba dipasang ke tubuh Kuma sebelum ini, yang disarankan Vegapunk kepada Saturn itu, sebenarnya memang tidak dipasang oleh Vegapunk. Jadi di sini membuktikan walaupun dipadam segala memorinya, walau tidak dipasangkan split personality circuit, walau diarahkan dengan authority chip untuk berhenti, walau tidak diprogramkan untuk melindungi Bonnie sebagaimana Thousand Sunny, walau dirinya kini bukan lagi di bawah kendalian bebas fikirannya, maka dari sini hanya dapat kita simpulkan bahawa tindakan Kuma sepenuhnya adalah tergantung kepada will-nya sendiri. Sedari chapter 100 lagi dan pada muka surat terawal lagi, kita telah didedahkan dengan 3 perkara yang pasti tidak akan dapat dihentikan: kekuatan tekad yang diperwariskan, impian seseorang, dan pasang surutnya zaman. Selagi manusia laparkan kebebasan, 3 perkara ini pasti tidak terhapuskan. Inilah kalam keramat Goldie Roger. Walaupun world government cuba melenyapkan memori Kuma, namun tekad yang Kuma warisi, impiannya, eranya masih gagal untuk dipadamkan world government. Kerana Kuma adalah seseorang yang tulus dalam perjuangan mendapatkan kebebasan, hauskan kedamaian, sehingga sosok Kuma itu sendiri ibarat the embodiment, perwujudan kepada keharmonian, sehingga projek mega ketenteraan world government dinamakan sesuai dengan impian Kuma, The Pacifista. Maka inilah yang membezakan Kuma dengan Seraphim yang juga kita kenali sepanjang arc Egghead ini. Tubuh mereka mudah dimanipulasi oleh authority chip, mudah dimanipulasi dengan arahan, di luar nampaknya bernyawa, namun di dalamnya sunyi dari tekad dan impian. Seraphim boleh kita katakan sebagai soulless body, tapi Kuma adalah bodiless soul. Kuma tidak perlu diprogramkan untuk menjaga Bonnie seperti dia diprogramkan untuk menjaga Thousand Sunny, kerana Kuma sejak dari kecil lagi telah diprogramkan Clap, iaitu ayahnya yang dia sayangi, tentang dewa kebebasan, untuk sentiasa bersifat sebagai seorang savior untuk menyelamatkan orang lain. Bangga Kuma apabila Ivankov menggelarkan tangannya semirip Nika yang bersifat liberasi, the hand of liberation. Sepanjang tempoh Bonnie di dalam penderitaan Sapphire Scale, Kuma bertungkus lumus untuk membebaskan Bonnie dari penyakit itu. Biarlah pedomannya hilang, asalkan orang lain terbela. Kerana itu, sejak kecil hingga sekarang, Kuma membesar dengan tekad ini. Jadi tanpa perlu diprogramkan, Kuma sedar apa yang patut dia lakukan, dan inilah dia, the inherited strength of will yang ada pada diri Kuma. Now, kita kembali keadaan di Egghead Island. Alasan utama Kuma ke Egghead adalah tidak lain dan tidak bukan sememangnya untuk menyelamatkan jewelry Bonnie. Walaupun Kuma dalam kondisi yang sangat kritikal setelah dihancurkan hampir separuh wajahnya akibat menerima serangan dari Sakazuki Akainu, tapi tetap Kuma datang ke Egghead untuk menyelamatkan nyawa anaknya Bonnie. Dan insiden ini juga akan memberi ruang dan masa untuk Monkey D. Luffy recover sepenuhnya dan kembali dalam mode Gear 5-nya. Lalu di panel terakhir chapter 1103 juga, kita dapat melihat yang Kuma bersiap melepaskan satu tumbukan, dan nampaknya tumbukan itu adalah serangan terakhir mungkin dari Kuma. Sepertinya Kuma mengumpulkan segala penderitaannya, kesengsaraannya, dendamnya hanya dalam sekali serangan kepada Saint Jagarcia Setan Saturn. Namun tetap mungkin itulah momen terapik dan terakhir untuk Kuma, kerana kita tahu Kuma juga sudah tidak mampu bertahan dengan masa yang lama lagi, dan setidak-tidaknya waktu yang diberikan itu cukup untuk membangkitkan semula sang legenda Nika ataupun sang Joy Boy yang ditunggu oleh Kuma selama ini. Maka dengan ini akan lengkaplah impian Kuma, kerana sejak dari kecil dia tunggu kedatangan pahlawan kebebasan ini. Kebarangkalian untuk Kuma hidup adalah tipis saat ini, kerana flashback Kuma sebelum ini pun sudah cukup luar biasa, dan hanya tinggal penutup sahaja yang masih belum ditunjukkan, iaitu ditutup dengan kematian Kuma. Kerana sebelum ini pun flashback Oden dapat dikatakan flashback yang cukup sempurna sehinggalah kematiannya. Dan flashback Kuma ini ada kemiripan flashback Oden, di mana flashback Kuma ada penceritaan berkenaan penderitaan,
dan flashback Oden juga ada. Lalu flashback Kuma juga ada pendedahan yang cukup banyak berkenaan Pasifista, permulaan peristiwa God Valley dan sebagainya. Ini juga sama dengan flashback Oden, di mana banyak juga pendedahan yang kita tahu seperti Void Sentry, impian sebenar Roger dan lain-lain. Yang ketiga, dalam flashback Kuma ditunjukkan perlayaran tentang Kuma, dan dalam flashback Oden juga ada perlayaran tentang Oden. Dan jika ingin disebutkan persamaan kedua-dua flashback ini, banyak yang boleh kita sebutkan, tapi masih ada satu yang belum lengkap, iaitu kematian. Flashback Oden ditutup dengan kematian Oden, dan mungkin flashback Kuma juga akan ditutup dengan kematian Kuma. Dan setelah kematian Kuma, maka lengkaplah kisah Kuma yang telah berlangsung selama beberapa chapter kebelakangan ini. Lagipun kalau kita telitikan sekarang, Kuma sudah tidak ada apa yang ingin dia kejar, kerana Bonnie yang selama ini dia usahakan untuk disembuhkan sudah berjaya dilaksanakan. Cuma hanya tinggal nikah sahaja yang muncul di hadapan Kuma, maka lengkaplah perjalanan hidup Kuma. Dan dengan kematian Kuma ini akan menjadikan permulaan hidup yang baru untuk Bonnie, kerana apa yang Jewelry Bonnie lakukan sebelum ini bermulalah dari awal perlayarannya sehingga sekarang hanyalah untuk ayahnya Bartholomew Kuma. Namun setelah kematian Kuma, nampaknya Bonnie mungkin akan meneruskan impian ayahnya Kuma, iaitu untuk membantu orang lain dan membawa kebebasan seperti nikah, seperti kata-kata yang pernah dia ucapkan untuk Kuma di hadapan Saturn ketika kali pertama mereka bertemu di God Valley, di mana Kuma pernah berkata yang kalau dia ada kekuatan, dia tentunya akan menggunakan kekuatannya untuk selamatkan orang lain seperti nikah. Dan apa yang jelasnya dari sini adalah nampaknya kita kena bersedia untuk menerima situasi, menerima hakikat di mana Kuma bakal meninggalkan Bonnie dan melihat nikah untuk kali pertamanya. And until that moment come, we can say goodbye Kuma. Thank you for your memory. Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 Design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen